we talk about nuclear energy atau tenaga nuklear, kita nak cakap berkenaan dengan penghasilan tenaga elektrik. Dari mana punca dia datang, iaitu daripada kuasa nuklear lah. Okay. Apakah maksud kuasa nuklear tu? Iaitu satu jenis bahan radioaktif, contoh ialah uranium dan juga plutonium. Tapi kebiasaannya kita tengok pada uranium. Digunakan sebagai sumber tenaga dalam reaktor nuklear. Okay. So bahan reaktor nuklear ni dia ada satu dia punya macam reaktor lah. Dia punya tempat yang menjana tenaga tu. Okay. Bahan yang kita pakai, macam bahan bakar ialah, bahan bakar kita pakai ialah sejenis bahan radioaktif yang kebiasaannya sama ada dari segi uranium ataupun plutonium. Selain daripada itu, tenaga nuklear juga digunakan untuk menggerakkan kapal selam dan juga satelit. Okey. Untuk sekarang ni kita juga menggunakan tenaga nuklear bukan sahaja untuk penjenayaan elektrik, kita juga ada guna dalam segi menggerakkan kapal selam dan juga untuk menjalankan satelit lah, untuk menghidupkan satelit. Antara sebabnya sebab nuklear ni something yang tahan lama dan juga kuat. Okay. Sebelum ni macam kapal selam kita pakai diesel sebenarnya. Diesel sangat saya. Diesel ke petrol. So setelah sekian lama, masalah dia ialah first fuel susah kan. So kita tukar kepada nuklear supaya ianya lebih lama boleh digunakan lah. Okay, so tenaga nuklear juga digunakan untuk kapal selam dan juga satelit lah. So apa kelebihan kita guna tenaga nuklear ni? Mesti ada sebab kenapa kita pakai kan. Kelebihan kalau kita pakai tenaga nuklear, first, dia tak menghasilkan banyak bahan buangan macam habuk, jelaga, abu. Okay. Basically kalau awak nampak macam, kalau awak pernah tengok lah gambar nuclear power plant, okay, jana kuasa nuklear tu, awak akan nampak asap kan. Tapi untuk pengetahuan, asap tu dia bukan satu asap yang banyak-banyak karbon dioksida semua, tak ada. Okay, asap tu basically very clean lah. Asap tu sebenarnya asap yang sangat-sangat bersih. Okay. Dia tak menghasilkan gas beracun dan boleh mencemarkan alam sekitar. Yes, tak. Okay. Sistem jana kuasa tu sendiri tidak menghasilkan gas yang beracun lah. Okay. Hanya sedikit kuantiti bahan radioaktif yang digunakan bagi menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Effectiveness, betapa efektifnya nuclear power ni, kita tak perlukan dalam kuantiti yang besar untuk memberikan kita satu tenaga elektrik atau apa-apa tenaga yang sangat-sangat banyak. So, tenaga nuklear ni memang satu tenaga yang memang in terms of nak cakap jimat cost, in terms of kita nak cakap efektif lah from the amount of berapa banyak fuel kita bakar, berapa banyak bahan yang kita gunakan, dengan tenaga yang diproduce, tenaga yang dibuat, curam dia sangat besar, julat dia sangat besar. Okay. Tapi segala kebaikan ada, semua benda ada kelemahan dia. So keburukan, ada keburukan dia. First, cost pembinaan sistem jana kuasa tu sendiri tinggi. So untuk kita contain, untuk kita memastikan ianya selamat, kos nak membina tu sendiri. Okay. Kos pembinaan sistem tu sendiri, sistem jana kuasa tu, okay, bangunan dia lah. Bangunan tu sendiri kita nak bina, kos dia sangat-sangat tinggi. Sebab kita nak main dengan radioaktif kan, dia bukan satu benda yang kita boleh buat secara macam tu. Dia kena sangat-sangat teliti and very banyaklah dia punya bahan-bahan yang kita perlukan. Penyelenggaraan yang terurus perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya kebocoran sinaran radioaktif di sistem jana kuasa nuklear. So basically, kat sini saya cakap, kita tak boleh buat silap. Okay, kata mudah. Penyelenggaraan yang terurus perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya kebocoran sinaran radioaktif di sistem jana kuasa nuklear. So, pengurusan yang sangat-sangat ketat perlu berlaku dan kita kena jaga betul-betul. Reason masih sama, sebab kita main dengan radioaktif. Radioaktif bukan satu benda yang kita boleh. Radioaktif tu sendiri, kalau dibebaskan, dia amat membahayakan lah. Okay. Kebocoran radioaktif boleh membawa kemudaratan kepada organisma hidup dan menyebabkan kanser kepada manusia. So basically ni, sini. Okay. Kalau berlakunya kebocoran ataupun mungkin meletupnya radioaktif ni, macam kita latest yang paling terdekat dengan kita hari tu, kalau awak ingat, sistem
stesen JanTuan nuklear dekat Jepun. Jepun saya. Dia ada satu yang dia bocor. Tapi lepas dah ready lah. Tak lama pun benda tu. 3 hari. 3 hari Lepas tu dia terus kampus. And dah settle lah. Tu tak ada masalah dah yang tu sebenarnya. Cuma time first ever kita dengar bocor tu agak sangat menakutkan. Bukan agak, sangat menakutkan. Sebab radioaktif ni dia tak perlu banyak untuk meroski macam nak memberi kemudaratan kepada orang kan. So kebocoran tu satu benda yang sangat-sangat di kelemahan dia lah. Sangat-sangat bahaya lah. Okay. So basically itu penggunaan tenaga nuklear itu sendiri. Okay. Secara ringkas, apa tukar tenaga nuklear, dari mana kita dapat, apa kegunaan dia, apa kelebihan dia dan juga apa kelemahan dia lah. So dengan tu jom kita tengok sama-sama dulu sikit. Just a quick one insyaAllah. On beberapa latihan yang dia ada. Okay, penggunaan tenaga nuklear. Baca pernyataan di bawah. Tenaga nuklear telah membekalkan 2,488 terawatt jam elektrik pada tahun 2017, iaitu lebih kurang 10% penjanaan elektrik dunia. Pada tahun 2018, terdapat 58 reaktor nuklear dalam pembinaan dan 154 buah dalam perancangan. Namakan negara utama yang menggunakan tenaga nuklear. So ada beberapa negara yang telah digunakan. Okay, so namakan first negara utama. Negara-negara besar lah yang menggunakan tenaga nuklear. Kedua, apakah kegunaan tenaga elektrik di negara yang dinyatakan di 1A? So you guys boleh cari, boleh buka buku atau boleh buat revision sikit lah. Buka buku ke tengok internet ke, try to find apa sebenarnya. Dia boleh bagi cadangan sama-sama lah. Okay. So, untuk penggunaan tenaga elektrik, kita baca balik satu. Baca pernyataan di bawah. Tenaga nuklear telah membekalkan 2,888 terawatt jam elektrik dalam tahun 2017. Iaitu bermaksud 10% lah daripada keseluruhan penggunaan elektrik dunia. Pada tahun 2018, kita tengah buat lebih lagi 58 reaktor dalam pembinaan dan juga masih ada 154 buah yang kita tengah rancang back in 2018. So namakan negara utama yang menggunakan nuklear. Antara negara yang paling famous bila kita cakap pasal tenaga nuklear, of course the one and only US lah atau Amerika Syarikat lah USA, United States of America. Alright. So apakah kegunaan tenaga nuklear dan negara yang dinyatakan di satu? So USA apa yang digunakan? Apa dia dia guna apa? Dia guna untuk apa? Yes, that's the word. Dia guna untuk apa? Dia buat tenaga nuklear ni basically dia buat untuk apa? Dia gunakan pertama untuk menjanakan elektrik lah, of course. Okay, kebiasaannya when we talk about nuclear power plant, kita akan cakap pasal penjanaan elektrik lah. So first elektrik, semestinya. Selain daripada itu,
Maaf kepada siapa-siapa yang ada soalan ke? Kalau yang boleh minta tolong kerjasama untuk tutup mic dahulu. Malangnya kalau ada soalan tak ada masalah, insyaAllah boleh buka. Kita boleh. Kepada yang bernama Hamidah Zamri, maaf saya. Boleh tolong mute-kan mic dulu tak? Hamidah Zamri. Okey. Ya. Terima kasih. Gambar yang gambar bulat-bulat lepas tu macam ada cawan dekat bawah ni. Hello? Tak buka. Hello? Boleh tolong tutup mic sekejap? By the way, satu lagi untuk USA apa yang dia pakai ialah Dia pakai harbor jugalah. No, bukan ini. Alright, thank you. Okay, thank you. Saya tak boleh tadi. Okay, so seterusnya. Lengkapkan jadual. Allahu Akbar. Delete pula. Okay, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan kebaikan dan keburukan sumber tenaga nuklear berbanding sumber tenaga yang lain. Okay, so kita ada kebaikan dia dan juga ada keburukan dia lah. So kebaikan dia, tidak mengeluarkan gas apa yang mencemarkan apa. Kedua ialah kos pembinaan stesen jana kuasa apa dan adalah apa. Lepas tu tidak menghasilkan banyak apa seperti habuk, jelaga dan juga abu. Menindahkan pekerja kepada sinaran apa yang berbahaya. Hanya apa kuantiti bahan radioaktif diperlukan untuk menjana tenaga elektrik yang kosong. Penyelenggaraan yang perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya sinaran radioaktif di stesen jana kuasa nuklear. Mengurangkan penggunaan sinaran radioaktif boleh membawa kemudaratan kepada organisma hidup dan menyebabkan. Kita tengok yang pada atas dahulu. Guys boleh ni lah. Okay. So, kebaikan tenaga nuklear, kebaikan tenaga nuklear ni, first, dia tidak mengeluarkan gas toksik. Okay, gas dia tak toksik lah. Okay, betul. Toksik. Okay, yang mencemarkan atmosfera ataupun alam sekitar. Atmosfera. Okay. Keburukan tenaga nuklear. Okay. Kelemahan dia ialah kos pembinaan stesen jana kuasa nuklear adalah tinggi. Nuklear adalah
Dia mahal lah sebenarnya. Dia mahal sebenarnya sebab safety, untuk keselamatan. Dia tidak menghasilkan banyak bahan buangan ataupun asap lah. So bahan buangan. Bahan buangan macam habuk, jelaga dan juga bulah mendedahkan pekerja kepada sinaran radioaktif. Okey. Hanya apa? Hanya sedikit. Oh, sekejap. Hanya sedikit kuantiti yang diperlukan. Dia tak perlu banyak. Hanya sedikit kuantiti bahan radioaktif diperlukan untuk menjalin tenaga elektrik yang banyak. The ratio of power to fuel besar lah. So penyelenggaraan yang terus yang perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya kebocoran. Mana-mana yang mungkin print ke apa ke, you guys boleh terus catatlah tu jawapan-jawapan dia. So mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Okey. Bahan api fosil. Fossil fuel lah. Sebab kalau macam kita pun antara banyak kita pakai gas, natural gas. So masih membakar lah melakukan pembakaran. So ni kebocoran sinaran radioaktif boleh membawa kemudaratan kepada organisma hidup dan menyebabkan kanser. Okay, so tu kelemahan dia lah. Dan juga kelebihan dan juga kelemahan dia lah. Alright, next. Kita dah tengok apa tu radioaktif nuklear. Kita dah tengok apa kelebihan dia, apa kelemahan dia kalau kita nak guna tenaga nuklear. Yep. So penghasilan tenaga nuklear. Okay. Bahan radioaktif ialah unsur yang mengandungi atom dengan nukleus yang tidak stabil. Atom bahan radioaktif membebaskan sinaran radioaktif sehinggalah nukleusnya menjadi stabil. Okay. Bahan radioaktif ni contoh macam uranium dan juga plutonium ni, masalah dia ialah dia punya atom dia, nukleus dia tak stabil. Okay. Atom dia sendiri tak stabil lah. So apa yang berlaku? Dia akan keluarkan sinaran-sinaran radioaktif ni. Okay, kita akan tengoklah macam mana bentuk sinaran radioaktif dia. Sampai nukleus dia jadi stabil. Sampai dia duduk dalam keadaan di mana dia stabil, so dia tak ada berlakunya dah pengeluaran radioaktif lah. So tenaga nuklear dihasilkan melalui dua proses. So ada dua cara macam mana radioaktif ni boleh mengeluarkan tenaga. Okay, ada dua cara lah. Pertama ialah pembelahan. Okay, membelah. Satu lagi, pelakuran. Okay. First is fission. The other one is fusion. Fission, fusion. Pembelahan. Allah. Pembelahan dan juga pelakuran. Okay. Nukleus atom yang tidak stabil ini berpisah kepada dua unsur yang lebih ringan dan proses dinamakan pembelahan nukleus. Masa proses pembelahan nukleus
dan tenaga yang besar dibebaskan. Okey, so untuk pembelahan nukleus ataupun nuclear fission, apa yang berlaku ialah ada satu bahan radioaktif yang tak stabil, yang besar, okey, yang besar terbelah. Dia makin kecil lah. Dia terbelah menjadi lebih ringan atau lebih kecil. So apabila proses pembelahan ni berlaku, apabila dia mengecil tu berlaku, terkeluarnya tenaga. Dekat situlah di mana tenaga tu dibebaskan. Okay. Untuk fission, yang ni yang biasa kita pakai lah untuk nuclear power plant. Pembelahan nukleus uranium 235 ditunjukkan dalam rajah di bawah. So untuk fission, usually kita akan cakap pasal uranium 235. This is very specific 235. Okay, sebab isotop dia isotop 235. So apa yang berlaku ialah uranium 235 yang tak stabil ni, apabila dia berlanggar, ada satu benda nama dia neutron, ada neutron berjalan, dia merebak-rebak. Dia berlanggar kepada uranium 235 ni menyebabkan fission tu berlaku. Okay? Fission tu berlaku. Dan daripada situ, terbelahlah uranium tu dan dia menghasilkan atom yang lebih kecil, juga neutron-neutron lain, neutron lah. Dan apabila pembelahan ni berlaku, di situlah terkeluarnya tenaga. Tenaga ni tenaga haba lah sebenarnya. Terkeluarnya tenaga. Okay. Pembelahan nukleus berlaku secara berterusan dan tindak balas dikenali sebagai tindak balas berantai. So, kalau tengok balik, apa yang berlaku ialah satu neutron langgar uranium 235 menyebabkan dia terbelah. Dia menghasilkan atom yang lebih kecil dan juga menghasilkan neutron. Okay. So neutron yang dihasilkan ni pula akan mula bergerak dan berlanggar kepada satu lagi uranium 235 menyebabkan berlaku lagi sekali fission ni. Dan di situ terkeluarkan lagi tenaga lah. So itulah proses yang dimaksudkan berterusan dan juga bertindak balas. Di mana proses tu, okay, neutron langgar uranium 235, berlakunya fission, keluar neutron dan juga atom yang lebih kecil. Neutron yang keluar tu akan langgar pula uranium lain dan dia akan berterusan dan terus berterusan dan berterusan. Okay. So itu fission. Itu pembelahan. Itu fission. Satu lagi kita tengok fusion. Okay, fusion. Pelakuran. Pelakuran ialah tindak balas di mana dua nukleus atom bergabung untuk menghasilkan nukleus yang lebih besar dan proses ini membebaskan tenaga. Okey, macam tadi kita tengok satu atom besar langgar neutrium, dia terpecah. Daripada situ terkeluarnya tenaga, berpecah menjadi elektron lebih kecil dan terkeluarnya tenaga lah. So pelakuran pula dia daripada dua atom yang kecil. Okay, dia lebih kecil. Dia berlanggar bersama dia dan di situ menyebabkan dia bergabung. Dia ada specific requirement lah, tapi kita tengok nanti. Menyebabkan dia bergabung dan pergabungan tu terbebasnya tenaga daripada gabungan tu sendiri akan membebaskan juga satu tenaga lah. So tenaga tu yang boleh kita ambil untuk kita gunakan. Okay. Secara kebiasaannya untuk pelakuran kita akan sambungkan deuterium dan juga tritium. So tu gabungan kawan baik dia lah. Di mana apabila dia berlanggar menyebabkan berlakunya helium dan neutron. So daripada situ berlakunya tenaga haba. Mengeluarkan tenaga lah. Usually tenaga haba jugalah. So tenaga juga. So pelakuran nukleus berlaku di matahari dan menghasilkan jumlah tenaga yang besar, iaitu beberapa kali lebih besar berbanding daripada pembelahan nukleus. Okay. Fission ni benda yang kita tengok siap siang yang putih cerah atas kepala tu. Kenapa dia putih cerah atas kepala tu? Sebab dia berlakunya nuclear fission ni dalam kuantiti yang banyak. So dari situ penghasilan satu tenaga haba yang sangat kuat yang memberi kita matahari lah. Okay.
sekarang ni mengikut kepada bacaan saya, kita masih tak ada lagi satu cara untuk kita stablekan, kita nak harvest betul-betul lah pelakuran ni. Tapi fission kita dah buat lah, pembelahan tu kita dah guna lah. Pelakuran ni kita masih tak pakai lagi. Okay. Sebab pelakuran ni kalau kita boleh guna, ianya lebih banyak lah tenaga yang kita boleh terima. Cuma sekarang ni masih tak, kita boleh guna lagi. Okay. So, yang ni dia menceritakan macam mana pula kita nak jana elektrik daripada nukleus tadi. Okay, rajah di bawah menunjukkan mekanisme yang berubah bentuk tenaga yang berlaku dalam proses penjanaan tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga nuklear. Okay, ni dia punya flowchart lah. Macam mana sebenarnya daripada tindakan nuklear tu, tindak balas nuklear tu, untuk kita janakan elektrik. So first ada tindakan balas nuklear di mana dia akan mengeluarkan tenaga, iaitu tenaga haba yang kuat. So tenaga haba ni dia akan mula mendidihkan air. Okay? Dia akan ada air lah duduk berdekatan dengan nuklear tu. Mendidihkan air tu di mana air tu bertukar menjadi steam. Okay? Steam tu pula dia akan bergerak, ada pipe tolak, dia akan pergi kepada satu kawasan turbin yang ada turbin dan dia akan start pusing turbin tu. So daripada situ dia akan pusingkan juga dia punya motor lah, motor yang akan generate tenaga, generator dia untuk buat tenaga elektrik tu. Okay, buat elektrik. So daripada situlah di mana tenaga elektrik tu dibawa pergi kepada rumah-rumah semula. So ini keratan mudah. Saya cuba cari balik. Okay, so this is one of the types of nuclear power plant. Okay. Kalau perasan, nampak dia macam nampak besar kan? Memang besar lah sebenarnya. Kenapa dia besar? Sebab first kita nak buat containment building ni, kita nak ada satu reaktor core. Ni kita punya reaktor lah Ni reaktor kita, nuclear reaktor. Kalau perasan tenaga reaktor dia tak duduk sekali dengan dia punya turbine dia. Okay? Sebab sangat panas. Ianya sangat panas dan dia juga banyak radioaktif lah. Kalau rosak ke apa turbine kita nak repair susah. So apa yang berlaku? Macam tadi kalau kita tengok, first, dia akan berlakunya di fuel. Okay, uranium fuel ni bermaksud di mana nuklear tu ada lah. So nuklear tu ada kat sini. Adalah, dia ada control rod semua, moderator untuk dia jaga berapa banyak tenaga yang kita nak hasilkan. So daripada situ, dia akan mengeluarkan tenaga haba yang kuat. Okay. Lepas tu haba ni dia akan melalui satu macam pipe, di mana pipe tu akan ditutupi dengan air. Okay, dia akan tenggelam dalam air. So air tu pula, sebabkan ni panas, kan? So dia akan didih air ni. So air ni akan terdidih, so daripada situ dia akan keluar, pergi ke turbin lah. Ni turbin. Turbin ni akan berpusing, memusingkan generator ni mengeluarkan elektrik. So daripada sini kita akan harvest elektrik. So daripada steam ni pula, lepas dia lalu turbin ni, dia akan masuk kepada satu tempat nama dia condenser. Condenser ni apa yang berlaku? Dia akan tukarkan balik steam kepada air, di mana air tu dia akan bawa balik ke dalam containment dalam reaktor core tu lah, supaya dia boleh dipanaskan kembali oleh uranium. So dia sangat memerlukan banyak air lah sebenarnya. Itu sebab antara sebab kenapa kalau awak perasan kebanyakan nuclear power plant dia akan duduk sama ada tepi tasik ataupun macam dekat Jepun tu dekat tepi pantai kan, letak tepi pantai, tepi laut. Sebab dia perlukan kuantiti air yang banyak untuk pastikan uranium ni tak terlalu panas. Alright. So macam itulah cara sebenarnya bagaimana kita nak harvest, macam mana kita nak ambil tenaga daripada tenaga nuklear ni untuk kita gunakan menjadi tenaga elektrik lah. So kita tengok sikit untuk penghasilan tenaga nuklear. Yeah.
So rajah 3 di bawah menunjukkan 2 tindak balas nuklear. Kenali proses X dan juga proses Y. So kita ada proses X, kita ada proses Y. Di mana proses X ni ada neuron, langgar uranium 235 menyebabkan ada atom kecil dan juga mengeluarkan neutron, dan daripada situ terkeluarnya tenaga. Itu proses X. Proses Y ialah kita ada deuterium dan juga tritium. Dia bergabung, okey, mengeluarkan helium dan juga neutron. Daripada situ, sebab hasil penggabungan ni menyebabkan keluarnya tenaga. Okey. So, saya rasa majoriti semua dah tahu dah. So, saya tak tunggu aku, kita terus silang . So, proses X ni dikenali sebagai fission atau pembelahan lah. Okay, ni pembelahan nuklear. Nuklear, yes, atau nuklear lah . Nuk. Saya tengok balik. Yes. Okay, sebab daripada besar menjadi kecil. Yang satu lagi tu daripada kecil menjadi lebih besar. So ini adalah pelakuran. Fission. Pelakuran. Yes, pelakuran. Sorry. Pelakuran nuklear. Yes. Okay, apakah yang terhasil daripada setiap proses X dan juga Y? Alright. So yang pertama ialah apa yang dihasilkan. Maksudnya selepas berlakunya pembelahan tu, apa yang terkeluar? First ialah 2 unsur yang lebih ringan. Okay. 2 unsur yang lebih ringan. Ringan. Sorry. Kan. Oops. Ringan. Nukleus. Sorry. Neutron. Neutron. Dan tenaga. Itu untuk proses X, untuk pembelahan. Kalau untuk pelakuran pula, apa yang berlaku ialah helium. Apa yang terkeluar ialah helium. Neutron juga, neutron pun ada juga terkeluar. Dan juga yang kita nak cari dia punya tenaga dia lah . Tenaga dia. Sedangkan tiga kegunaan tenaga nuklear, atas tadi kalau kita baca ada ni lah, ada 3 lah. First untuk elektrik. Okay. Haba pun boleh juga sebenarnya tadi. First elektrik, of course. Lepas tu nak haba boleh elektrik. Okay, nak masuk ke haba tak apa. Tapi yang ni pun nak cakap, kita boleh cakap untuk kapal selam. Dan juga satellite lah . Okay. So, itu 3 kegunaan dia. So, isi dapat kosong dengan jawapan yang betul. Sekejap. Sejatinya kuasa nuklear.
Stesen jaringan kuasa nuklear menggunakan apa untuk menghasilkan tenaga. Kemudian digunakan untuk air bagi menghasilkan, digunakan untuk menggerakkan dalam penjana dan menghasilkan. Astagfirullah. Okay. No. No. Sekejap. Okey. Sistem jaringan kuasa nuklear menggunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini kemudian digunakan untuk air bagi menghasilkan apa? Apa digunakan untuk menggerakkan apa dan menjanakan dan dalam penjana dan menghasilkan apa? Aku hang. Off. Malam ni komputer saya hang sikit lah. Biasa hang juga tapi tak ada sebanyak ni hang dia. Astaghfirullahalazim. Dah malam ni hang teruk sangat ni. Okey. So, stesen jaringan kuasa menggunakan uranium. Okey. Uranium untuk menghasilkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini kemudiannya digunakan untuk memanaskan haba. Okey. Memanaskan air. Dia akan panaskan air dan menghasilkan steam. Okey. Lepas tu steam digunakan untuk menggerakkan turbin dalam penjana dan menghasilkan elektrik. Okay. So macam itulah cara macam mana penghasilan elektrik tadilah. So this one dia menceritakan tentang macam mana kita nak, macam mana jana kuasa nuklear ni mengeluarkan elektrik. Okay. So mostly uranium lah kita pakai. Okay. So apa impak dia? Apa jadi kalau kita pakai tenaga nuklear ni? Okay. So penggunaan tenaga nuklear secara tidak terkawal. Penggunaan tenaga nuklear secara tidak terkawal boleh menyebabkan impak kepada kehidupan dan persekitar, dan kemalangan di reaktor nuklear boleh menyebabkan kemusnahan dan kematian kepada organisma hidup. Senjata nuklear telah digunakan sebanyak 2 kali, iaitu ke atas bandar di Jepun, Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, hujung Perang Dunia Kedua dah. Kesan daripada penggunaan senjata nuklear. Kesan-kesan dia ialah pusat letupan nuklear mencecah suhu berjuta darjah Celsius yang meliputkan kawasan yang luas, mengakibatkan kematian organisma hidup. Manusia dalam bangunan terbunuh secara tidak langsung oleh kesan letupan dan haba kerana penggunaan runtuh dan terbakar bom. Bom jatuh. Lepas tu kesan jangka pendek dia. Kesan jangka pendek ialah kesan terdedah kepada tahap sinaran radioaktif yang tinggi
termasuk rambut gugur, pendarahan mulut dan gusi, pendarahan dalaman, ciri birit, berdarah, ulcer, muntah, demam dan koma. So ni semua kesan yang kena kalau kita kena kuantiti radioaktif yang tinggi lah. Lepas tu kesan jangka panjang sinar radioaktif mencetus kepada kanser pada ramai orang biasanya berlaku selepas 20 tahun. Kanak-kanak yang terdedah kepada radiasi mendapat kanser thyroid dan leukemia. Manakala fetus dalam kandungan dilahirkan cacat. Okey. Ni apa yang akan berlaku lah kepada semua orang yang terdedah kepada radioaktif dari segi jangka panjang dia. Kalau dia hidup, kan dia kena radioaktif. Tapi dia hidup, ini kemungkinan-kemungkinan yang dia boleh. Ini perkara-perkara yang boleh dia kena lah. So senjata nuklear menyebabkan kemusnahan yang teruk kepada alam sekitar dan iklim. Jelaga yang berjuta tahun yang dihasilkan akibat kebakaran menyebabkan suhu global berkurang. Gangguan iklim dunia akan memberikan kesan yang besar ke atas penghasilan makanan. Persatuan Palang Merah, Red Cross, menganggarkan bahawa 1 bilion orang di seluruh dunia akan menghadapi keburukan akibat perang nuklear. So kelemahan nuklear ni kalau digunakan secara salah, terutamanya dari segi peperangan, antara yang akan boleh berlaku ialah first radiasi. Of course, radiasi akan berlaku. So kalau radiasi berlaku, dia juga mengeluarkan haba yang kuat. So dalam kuantiti yang terdekat dah bom kan. Dalam kuantiti yang dekat of course boleh banyak orang meninggal lah. Kedua, kalau dia selamat sekalipun, letupan maksudnya dia selamat dari segi letupan tu in terms of short term. Kalau dia kena radioaktif yang sangat-sangat kuat, dia banyak komplikasi akan berlaku dalam badan dia. Kalau dia kena dalam kuantiti yang mungkin sederhana banyak, maksudnya dia boleh hidup lah lagi, dia akan ada masalah komplikasi yang lain. Kalau itu saja kita dengan masalah, ada lagi masalah lain. Bila berlakunya letupan yang kuat ni, haba yang kuat, api akan merebak lah di hutan, ini akan banyak berlaku kebakaran. So daripada situ banyak karbon dioksida keluar, karbon monoksida keluar. Dia akan menyebabkan bumi kita ditutup. Okay, ditutup. Dan daripada situ, sinaran matahari tak dapat nak panaskan bumi. So daripada situ akan berlakunya sejuk. Kita akan, suhu tu yang dia cakap suhu kurang tu sebenarnya. Okay, winterfall tu. Winterfall tu bukan bermaksud, actually it is. Okay, global berkurang, iklim dia berkesan besar menyebabkan panas. So global berkurang ni literally memang akan jadi macam snow. Satu dunia akan ada snow. So macam ice age, dia akan putih. Sebab matahari tak boleh tembus, so dia tak boleh nak naikkan suhu bumi. So daripada situ akan, of course lah, masalah makanan kita dah kurang and everything. So akan berlaku famine. So it's horrible thing lah untuk penyalahgunaan nuklear. Kita habiskan dulu sikit sini, lepas tu baru kita masuk kat sini. Tadi tu impact. So last sekali kita akan tengok tenaga nuklear dekat Malaysia. Yes, Malaysia ada sebenarnya Malaysia ada nuklear. Awak boleh tengok MOSTI sebenarnya. Kita ada kementerian yang jaga nuklear lah, tapi kita tak gunakan untuk elektrik, kita guna untuk belajar. Okay, so di Malaysia penyediaan elektrik kita banyak dijanakan daripada gas asli dan juga hidro lah, air. Macam dekat Perak pakai hidro. So untuk pembinaan sistem jana kuasa nuklear terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira. Okay. So kalau kita Malaysia, kalau kita nak pakai nuklear, okay, ni antara perkara-perkara yang kita nak kena tengok lah. So first, kawasan untuk pembinaan sistem jana kuasa kena strategik. Okay, antara tempat yang strategik kita kena cari kawasan yang banyak air, benda-benda macam tu lah. Kita tak boleh buat dia macam okay, kosong letak, tak boleh. Kita kena tengok banyak tempat lah. First, keluasan kawasannya, cukup tak bahan-bahan yang kita nak pakai semua. So kawasan dia kena strategik. Kedua, sumber bahan api fosil semakin berkurangan. Sebab kan betul, nuklear ni satu benda yang sangat, orang cakap apa? Clean lah, bersih sebenarnya. Nuklear ni sangat bersih sebenarnya. Cuma dalam bersihnya nuklear ni, dia masih mengeluarkan radioaktif. So daripada situ, kalau banyak-banyak negara, contoh macam kat US, okay, US pakai nuklear atas sebab dia first memang sebab kalau dia nak gunakan coal, kalau dia nak pakai kayu sistem bakar,
api fosil, negara dia besar. So dia akan gunakan bahan api fosil yang sangat banyak. So daripada situ, in terms of orang cakap, ekonomi dia tak berapa bagus lah. So daripada dia pakai dan dia bakar bahan api fosil, baik dia pakai nuklear. Kan? Kuantiti yang sedikit boleh mengeluarkan banyak sangat tenaga elektrik untuk keseluruhan PSK itu sendiri. Okay, kesan pencemaran tenaga elektrik adalah lebih rendah berbanding pencemaran sumber bahan api fosil. Yes. Okay. Kalau dia diguna secara elok, kalau ianya dijaga secara baik, sebenarnya boleh dikatakan hampir kosong pencemaran yang boleh berlaku apabila kita menggunakan nuklear. So sangat-sangat baiklah. So penghasilan tenaga yang lebih besar berbanding api fosil. Yes, macam tadi antara kelebihan dia ialah dengan nuklear yang sedikit boleh menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. With a small amount of fuel, you could produce a lot of electricity. So it's very, in terms of efficiency, efficient, sangat efficient lah. So, impak penggunaan tenaga nuklear. Nyatakan 2 langkah keselamatan untuk mengendali bahan radioaktif. Okey. Langkah keselamatan pertama, apa yang boleh kita buat ialah kita kendali dengan kawalan jauh. Okey, kita kendali dengan kawalan jauh. Pakai robot ke kan? Crane ke? Kita jangan pergi kita pegang pakai tangan. Janganlah macam tu. Kan? Kita pakai crane ke, kita pakai robot ke kan. So, itu salah satu daripada kalau you guys nak langkah keselamatan lah. Kedua, selain daripada itu, kita menggunakan penghalang plumbum ataupun secara kebiasaannya konkrit yang tebal untuk menghalang sinaran radio aktif lah. Kita gunakan penghalang, boleh gunakan plumbum, lead, atau yang paling biasa digunakan ialah konkrit. Nah, konkrit ni kena sebut konkrit tebal. Okey. Sebab ketebalan dia sangat penting untuk halang sinaran terkenanya sinaran radio aktif lah untuk halang sorry macam dia macam tulisan ni sikit lah untuk halang terkena sinaran radio aktif. Okey, itu antara dua cara keselamatan dia lah. Ketiga, B. Bagaimana cara untuk terbaik bagi melupuskan sistem bahan radio aktif? Okey. Okey. So basically ada salah satu cara ialah kita tanam dia. Okey. Tanam dalam satu containment atau satu bekas lah. Okey. Tanam dalam bekas plumbum ataupun konkrit lah. Plumbum atau konkrit di bawah dasar laut.
So tu salah satu cara kita nak hapuskan radioaktif. Tu antara kelemahan dia lah, kita nak buang sisa-sisa radioaktif ni memang satu kos yang lain pula. Okey. Apa yang perlu dipakai oleh pekerja stesen jaringan nuklear untuk menjaga keselamatan dia? Apa yang perlu dipakai? Dia kena pakai baju khas lah. Dia ada pakaian khas dia. Lepas tu dia ada juga macam lencana dosi ni. Okay. Dia ada dia punya pakaian khas. Okay. Ada pakaian khas. Dan juga dosi ni. Okay, sekejap. Saya betulkan ejaan dosimeter. Sebab lain-lain tu sebut je sebenarnya. Dosimeter. So dosimeter ni dia akan kira lah berapa banyak radioaktif kena dekat orang tu. Supaya kita tahu kan, macam dia ni sebenarnya kena kuantiti yang banyak ke, kuantiti yang sedikit ke, macam mana. Okay, lengkapkan peta pelbagai alir di bawah. Okay, sinaran radioaktif, kesan kepada pengguna tenaga nuklear, sisa bahan radioaktif. So dalam dos kecil, okay, apa yang boleh berlaku kalau dia kena dalam dos kecil? First, dia menyebabkan loya, cirit-birit, muntah dan juga rambut gugur. Okay. Boleh loya, cirit-birit, apa lagi? Muntah, rambut gugur. Tu kalau dalam dos yang kecil lah, dalam amount yang sedikit. Okay, kalau dalam dos yang tinggi, kalau kita kena macam terlalu banyak, apa yang boleh jadi kat kita ialah dia boleh bunuh sel badan. Okay, dia boleh bunuh terus sel. Boleh kena kanser. Boleh juga kena leukemia. Leukemia. Tu kalau dalam kos yang tinggi lah. Biasa kena kanser dengan sel bunuh lah. So selain daripada tu, nuklear juga, dia boleh mencemarkan. Sekejap. Sisa bahan radioaktif. Okay. Bila kita ada nuklear, kita ada sisa bahan radioaktif dia. So sisa bahan radioaktif ni, kalau dia terbebas, dia boleh mencemarkan alam sekitar lah. So udara, tanah dan juga air atau alam sekitar lah, ya. Dan air. Okay. So selain daripada tu, dia juga boleh masuk ke dalam rantai makanan. Untuk kelemahan. So apabila dia masuk dalam rantai makanan, so kita ada kemungkinan untuk makan binatang atau pokok yang ada sisa radioaktif ni. So dari situ akan memberi satu komplikasi yang berbeza lah. So basically, untuk bab ke-12 ni, memang kita just nak ambil tahu, first kita nak kenal pasti je sebenarnya apa tu tenaga nuklear. Okay, daripada situ kita kenal pasti juga macam mana cara kita nak harvest. Okay, macam mana tenaga nuklear ni menjadi dan macam mana kita nak ambil tenaga nuklear ni untuk digunakan lah. Contoh macam dalam elektrik lah. Macam mana kita nak jana elektrik daripada tenaga nuklear. Lepas tu kita nak tengok juga apa impak dia. Okay. Apa kelemahan impak yang besar penggunaan tenaga nuklear ni. Terutamanya dari segi contoh macam penggunaan dari segi peperangan lah. So di Malaysia sendiri pun kita ada nuklear lah, tapi kita tak gunakan untuk jana tenaga elektrik, kita gunakan untuk
study, kita belajar. Dan kita tengok juga apa punca dan reason kenapa sebenarnya kita, macam mana cara kalau kita nak guna tenaga nuklear ni. Okay? Apa yang kita kena, bukanlah capai, tapi macam sebab-sebab, okay? Sebab musabab sebelum faktor-faktor yang kita kena ada sebelum kita nak guna tenaga nuklear. Okay? So itu adalah bab ke-12. So insyaAllah tak ada apa. So ada apa soalan untuk bab ke-12? Perfect, 10-10. Okay, tak ada kan insyaAllah. Okay. So dengan tu saya cakap terima kasih untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang dari masa sendiri. So insyaAllah minggu depan kita akan start masuk terus latihan. Dan kita terus buat latihan je lah. Latihan terus latihan. Okay. Untuk nuklear ni sebenarnya saya ada satu, bukanlah cerita,